Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dr. Syamsuddin bin Osman, pensyarah Master Pendidikan Bahasa Melayu ataupun subjek kaedah pendidikan dalam pendidikan. Pada hari ini saya akan membentangkan satu kajian tindakan yang telah dilakukan dan perlu dibuat pembentangan. Tajuk saya ialah meningkatkan kemahiran mengeja KV tambah KV tambah KV dalam kalangan murid berbangsa Cina tahun 3 di Sekolah Kebangsaan SK Sri Laksamana Masjid Tanah Melaka. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Maidin, JM 41457. Untuk pengenalan, ini isi kandungan dahulu. Terdiri daripada pengenalan, kajian literature, metodologi kajian. Di sini ada masalah kajian, persoalan kajian, objektif umum dan masalah pengejaran, sampel kajian, kaedah pengumpulan data serta analisis data. Pengenalan untuk makluman doktor. Kementerian Pelajaran telah melancarkan pilihan induk pendidikan yang mana tujuannya untuk memperkasakan pendidikan di semua peringkat termasuk pendidikan sekolah rendah dalam usaha menghasilkan modal insan yang kompetitif dalam pasaran tenaga kerja bertaraf dunia. Dan ini juga membantu guru untuk menyampaikan pengajaran yang lebih berkesan dan serta dalam budaya sukatan pelajaran, murid-murid dikehendaki menguasai keupayaan membaca dan membunyikan suku kata dengan betul. Dan di sini juga kita dapat lihat takrif berkaitan tentang kemahiran mengeja adalah perlu dipelajari melalui kemahiran membaca. Terdapat juga kanak-kanak boleh membaca tapi lemah dalam mengeja. Dan ini juga telah menyarankan dua cara untuk mengeja, iaitu yang pertama menyebut nama huruf secara berturut-turut yang terdapat pada suku kata atau perkataan. Dan seterusnya, langkah kedua menulis huruf dengan mematuhi 3 syarat, iaitu wujud sistem susunan huruf, huruf tidak diselangi oleh sebarang ruang dan mematuhi sistem penggunaan huruf kecil dan huruf besar untuk membentuk suku kata atau perkataan. Dan langkah pertama, kita dapat dua cara menyebut huruf untuk menjadi suku kata dalam perkataan lah. Iaitu yang pertama menyebut huruf dalam perkataan itu satu demi satu tanpa hentian dan tanpa menyebut suku kata dalam perkataan. Contohnya mata. Seterusnya kita bagi contoh penyebutan suku kata ma. Seterusnya dipulakan dengan ta. Di situ kita dapat lihat bahawa para pelajar boleh menyebut nama huruf dengan baik. Dan seterusnya keupayaan dalam kalangan kanak-kanak adalah berbeza dan setiap guru harus mengenal pasti tahap kelayaan ataupun tahap pencapaian murid-murid mereka lah. Dan konsep ejaan dan mengeja perlu mendapat perhatian guru. Dan seterusnya pemahaman yang baik terhadap dua konsep ini dapat membantu pelaksanaan tugas mengajar bacaan asas dengan lebih berkesan. Dan masa yang sama juga guru hendaklah memperkemaskan diri dalam kemahiran menyampaikan pengajaran bacaan. Di sini permasalahan kajian terdapat kesalahan ejaan yang kita dikenal pasti. Kelemahan murid dalam menguasai kemahiran membaca, mengingat dan menulis. Kemahiran membaca perlu diutamakan untuk menjayakan murid-murid kita, terutamanya murid yang berbangsa Cina. Dan peserta kajian juga ataupun responden juga menghadapi masalah apabila berkomunikasi dengan orang lain, sebutan dan mengeluarkan bunyi dengan tidak betul. Dan seterusnya berkaitan kesukaran mereka untuk mengeja suku kata KV tambah KV tambah KV. Persoalan kajian kat sini kita dapat lihat sejauh mana sikap murid terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dengan menggunakan teknik ingat dan himu, dan bagaimanakah teknik ingat dan himu dapat meningkatkan pemahaman murid dalam mengeja perkataan KV tambah KV tambah KV, dan adakah penggunaan teknik ingat dan himu dapat membantu murid menguasai kemahiran mengeja dan membatangkan suku kata perkataan KV tambah KV tambah KV. Objektif umum untuk menganalisis kesalahan ejaan suku kata yang sering dilakukan oleh 5 murid kelas 3 karisma. Kajian ini adalah untuk membantu mereka supaya boleh mengeja dan membezakan suku kata dengan betul.
Okey, objektif khusus untuk mengetahui sikap murid terhadap pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teknik ingat dahimu. Yang kedua, mengenal pasti sama ada teknik ingat dahimu dapat meningkatkan pemahaman murid. Dan ketiga, mengenal pasti sama ada teknik ingat dahimu dapat membantu murid menguasai kemahiran mengeja dan membatangkan suku kata perkataan. KV tambah KV tambah KV. Okey, ini berikut merupakan definisi operasional istilah mengeja. Okey, adalah dua kemahiran berbeza tetapi saling berkaitan antara satu sama lain. Okey, dan kita melihat juga bahawa aktiviti ejaan dapat membantu kanak-kanak meningkatkan dan menghafalkan bunyi perkataan. Okey, ini merupakan antara salah satu punca ataupun beberapa punca yang menyebabkan murid-murid pemulihan khas lemah dalam mengeja, iaitu mereka lemah dalam pengamatan penglihatan atau visual, tidak dapat mengingati dan membayangkan bentuk sebenar sesuatu huruf atau perkataan, masalah memori, auditori dan visual, dan lemah dari segi analisis pendengaran. Okay, kepentingan kajian untuk membantu murid tahun 3 mengeja perkataan KV tambah KV tambah KV dan untuk mengesan kekerapan responden melakukan kesalahan dan kesalahan mengeja dan membatangkan suku kata. Kajian literature, kita boleh lihat faktor persekitaran, iaitu untuk mengkaji bahawa tentang faktor keluarga, sekolah dan rakan sebaya. Faktor individu, ialah faktor menurut Yahya Osman. Faktor yang berkaitan dengan kecergasan murid lemah dalam pembelajaran dan pengajaran. Murid-murid ini mempunyai ingatan yang lemah dan tidak dapat mengingat maklumat dan apa yang telah dipelajari dalam masa yang panjang. Dan masa pengajaran juga merupakan satu yang dikaji dalam sorotan literature ini, iaitu untuk peruntukan masa pengajaran membaca adalah terlalu singkat. Metodologi kajian merupakan salah satu langkah atau prosedur yang diambil untuk mencapai matlamat dan objektif. Ini merupakan penyelidikan ataupun satu tata cara teratur yang digunakan oleh manusia untuk menambah ilmu pengetahuan. Ini lebih kepada maksud metodologi kajian lah. Dan sampel kajian. Kajian ini melibatkan responden berbangsa Cina yang terdiri daripada 5 orang murid dari tahun 3 karisma di SK Sri Laksamana, Masjid Tanah, Melaka. Walaupun kelas 3 karisma merupakan kelas yang ketiga, namun terdapat juga murid yang agak tercicir dalam mata pelajaran terutamanya dalam aktiviti membaca. Murid tersebut ialah murid A, B, C, D dan E yang merupakan responden bagi kes ini. Responden terdiri daripada 5 orang murid lelaki. Semasa dalam kelas, mereka tidak menumpukan perhatian dan gemar mengganggu rakan-rakan yang lain. Mereka juga tidak dapat membaca dan lambat mengeja, terutamanya perkataan 3 suku kata. Saya dapati rata-rata responden terdiri daripada keluarga yang agak susah dan mempunyai adik-beradik yang ramai. Selain itu, salah seorang responden mempunyai masalah keluarga kerana ibu bapanya bercerai. Dan kita lihat segala keseluruhannya, responden hanya menguasai kemahiran KV dan KV. Namun masih keliru untuk mengeja suku kata KV, KV dan KV. Kaedah kajian. Kita membuat tinjauan literature ke perpustakaan dan mengakses ke laman sesawang yang berkaitan lah. Kaedah pendidikan menggunakan kaedah ingat dahimu, penggunaan dahi, hidung dan mulut untuk membantu murid mengira. Idea menggunakan dahi, hidung dan mulut ni adalah tercetus semasa melihat salah seorang kawan saya yang mengajar kelas pemilihan menggunakan pelbagai teknik bagi meningkatkan kemahiran membaca murid-muridnya. Salah satu teknik yang digunakan adalah menggunakan anggota tubuh murid itu sendiri bagi menguatkan ingatan terhadap sebutan murid. Apabila saya lihat, nampaknya saya rasa boleh diaplikasikan ke dalam kelas saya lah. Dan saya juga cuma mencari satu kaedah yang mudah untuk menggunakan anggota tubuh pada bahagian muka. Dan seterusnya untuk melaksanakan kajian ini, penyelidik akan menggunakan kaedah pandang, sebut dan bahan bantu mengajar seperti kad perkataan dan kad suku kata yang berbeza warnanya. Dalam kajian ini saya menggunakan model Lewin seperti gambar raja lah. Guru mereflek, merancang, memerhati dan bertindak. Ini merupakan prosedur tindakan berdasarkan model Cat Lewin. Dan kaedah penggunaan data, peringkat pertama saya menjalankan kaedah mengeja dengan ingat dahimu, menjalankan pemerhatian melalui nota lapangan serta membuat catatan pada refleksi di penghujung rancangan pengajaran. Dan peringkat kedua, menggunakan bahan bantu mengajar untuk membantu murid mengajar.
dan membuat catatan lapangan dan pemerhatian video. Peringkat ketiga, membuat semakan dan menggunakan catatan pada nota lapangan untuk melihat perkembangan murid. Dan secara yang terakhir, secara general rumusannya, secara keseluruhan mengenai perkembangan kita buat rumusan. Analisis data, pendidik pemerhatian, pendidik akan membaca catatan nota lapangan dan membuat rakaman video berulang kali serta melabelkan perkara penting yang menunjukkan perubahan responden. Seterusnya analisis data lembaran kerja murid ini adalah sangat penting. Supaya kita dapat melihat kesalahan yang dilakukan oleh murid dan saya memilih beberapa lembaran kerja sepanjang kajian inilah. Dan seterusnya analisis data temu bual, membaca transkrip perbualan yang akan dicatatkan berulang kali untuk mengenal perubahan yang berlaku dalam responden baik dari pencapaian akademik maupun tingkah laku mereka, dan melakukan analisis sumber iaitu temu bual bersama dengan rakan sekerja, maksudnya kawan-kawan di kelas. Dan seterusnya analisis data senarai semak. Senarai semak lisan untuk penyelidik menganalisis dan merumus perkembangan pencapaian responden kajian dalam mengeja perkataan KV tambah KV serta melihat tingkah laku responden kajian. Ini kesimpulan yang saya dapat lihat. Dalam menuju pendidikan bertaraf dunia, guru merupakan ejen yang sangat penting dalam merealisasikan pendidikan anak bangsa Malaysia. Dalam mengharungi pelbagai cabaran yang sangat tinggi, guru yang berkualiti ataupun guru merupakan pembangkit dan menjadi role model seharusnya dalam pembentukan jiwa, pembentukan nilai, pembentukan akademik dan sasiah anak-anak murid sendiri, supaya kita boleh mengamalkan pengajaran yang efektif apakah dengan segala perkembangan pendidikan dan mengamalkan kemahiran profesional. Dan seperti yang kita sedia maklum, para pendidik ini merupakan satu wahana, sebagai sebuah wahana untuk menentukan corak manusia yang mampu menghadapi alah baru, iaitu pendidikan abad 21. Saya mengakui bahawa kajian ini amat membantu dalam melengkapkan diri dengan nilai-nilai keguruan dan profesionalisme sebagai seorang pendidik. Dan aspek utama yang dikenal pasti adalah sudut keprihatinan saya sebagai seorang guru dalam menilai dan meneroka masalah yang dihadapi oleh murid, dan pada saat itu juga kita mengenal pasti apakah solusi yang boleh dilakukan bagi mengatasi permasalahan ini, supaya saya ingin melakukan sifar permasalahan dalam kalangan murid-murid saya lah. Dan ini adalah menjadi satu impian saya untuk memastikan murid-murid berjaya, sehingga berjaya mencapai kelulusan cemerlang. Dan seterusnya kita dapat lihat pada masa yang sama, kita menggunakan beberapa kaedah yang mana menggunakan bahawa perkaedahan menegaskan bahawa guru yang menjalankan kajian tindakan akan sentiasa mengamalkan refleksi kritikal terhadap amalannya dalam bilik darjah. Dan ini secara tidak langsung, pendidikan ini menjadikan saya seorang yang sangat sentiasa mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk melihat hasil yang lebih baik daripada pengajaran yang saya berikan. Selain itu, saya turut dapat memotivasikan murid yang untuk lebih yakin dalam membuat sesuatu. Dan pada masa yang sama juga, kaedah yang digunakan secara tidak langsung boleh membina hubungan dalam kalangan murid dan guru. Dan di sini suka untuk saya nyatakan, menurut Ishaq Ahrun 2014, guru yang berjaya hendaklah dapat menyampaikan ilmu dengan efektif. Oleh yang demikian, saya berusaha untuk mengesan setiap kelemahan saya maupun murid saya supaya proses PMP berjalan dan seterusnya memberikan impak kepada murid. Sekian, terima kasih.